Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan yang mengkaji berkenaan teori poetika sastra Melayu. Ahli kumpulan terdiri daripada 3 orang, iaitu Siti Syazwani binti Suhaimi yang bernombor metrik D202211038868, Ayu Mastura binti Muhammad Nur D202211038875 dan Fatin Syafiqah binti Mustafa Syukri D202211038885. Seterusnya, pengenalan. Perkataan teori berasal daripada perkataan Yunani iaitu theoro yang membawa maksud pemandangan. Definisi bagi teori tersebut adalah konsepsi seseorang yang kemudiannya mengemukakan dalam bentuk satu pandangan ataupun view. Pemahaman bagi teori juga boleh disifatkan kepada teori yang relatif yang mempunyai pelbagai pendapat. Pandangan sarjana Melayu berkenaan dengan teori adalah teori boleh berbentuk deskripsi atau pernyataan umum mengenai peraturan dan prinsip atau sistem idea yang paling berkait dengan memberi penerangan sesuatu fenomena yang dikatakan oleh Zawiyah Yahya 1999. Menurut pandangan barat pula, teori dapat didefinisikan dengan pernyataan yang dibuat oleh Michael Ball 1985. Menurut beliau, sebelum memahami definisi teori sastra, terlebih dahulu perlu difahami makna teori tersebut, iaitu a theory is a systematic set of generalized statement about a particular segment of reality. Seterusnya, kita beralih kepada latar belakang. Teori poetika sastra Melayu adalah satu percubaan yang menyeluruh untuk melihat konsep dan prinsip dasar yang menjadi landasan kepada pemikiran dan penciptaan sastra Melayu. Bermula dengan takrif kata dasar, ia terus memasuki daerah konsep teks, cenderia, pengarang, bahasa, estetika dan khalayak sastra Melayu seperti yang menjelma dalam karya-karya lisan dan tulisan. Konsep-konsep ini perlu digali daripada bait-bait sastra dan lurah kehidupan budaya di Nusantara. Teori poetika sastra Melayu diperkenalkan oleh Muhammad Haji Saleh, seorang profesor sastra Melayu di Jabatan Pensuratan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia 1989. Beliau boleh dianggap sebagai pelapor penerokaan teori sastra tempatan sekitar tahun 1989. Pencetusan idea teori tersebut iaitu gagasan poetika sastra Melayu telah dilakukan melalui buku Poetika Sastra Melayu, satu pertimbangan yang diterbitkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1989. Poetika Sastra Melayu berasaskan konsep keindahan yang mendasari sastra Melayu tradisional. Objektif bagi kajian ini ialah yang pertama, mengenal pasti ciri-ciri aplikasi teori poetika sastra Melayu, dan yang kedua, menganalisis pandangan sarjana tentang kesesuaian teori poetika sastra Melayu, dan yang ketiga, menilai keupayaan teori poetika sastra Melayu sebagai sebuah teori tempatan. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada sudut sejarah awal teori poetika sastra Melayu. Teori poetika sastra Melayu ini diperkenalkan oleh Muhammad Haji Saleh, seorang profesor sastra Melayu di Jabatan Pensuratan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia 1989. Poetika sastra Melayu bertujukan kepada konsep keindahan yang mendasari sastra Melayu. Penelitian yang bersifat analitis terhadap ribuan pantun Melayu, Muhammad menemukan idealisme keindahan yang bersalut dalam hasil kesusastraan Melayu tradisional itu. Bagi membina kerangka pemikirannya terhadap konsep poetika sastra Melayu, pandangan dan tulisan-tulisan W.L. DMR, Frank Sky dan Eggleton sering dirujuk untuk memantap idealisme. Muhammad juga menjelaskan secara terperinci ciri-ciri keindahan yang menjadi teras poetika kesusastraan Melayu berdasarkan teks puisi dan prosa Melayu tradisional yang dikajinya. Secara umum dapat dirumuskan 5 ciri poetika sastra Melayu, iaitu keindahan dalam mengajar atau mendidik,
keindahan dalam pengungkapan kesedihan dan kesusahan, keindahan dalam penceritaan, keindahan dalam rasa, keindahan yang asli. Okey, saya akan meneruskan pembentangan yang bertajuk Kemunculan Teori Puitika Sastra Melayu, yang mana konsep Puitika Sastra Melayu itu berasaskan kepada konsep teori yang dibuat oleh Aristotle, yang mana beliau telah menurunkan teori pendamaran yang dirumus daripada budaya teater yang telah berkembang sejak lebih 3 kurun di Greek. Jadi, konsep teori yang dikemukakan oleh Aristotle ialah untuk mengalurkan cara-cara menulis teks drama sebagai penawar kepada ketandusan karya yang baik di zamannya. Okey, seterusnya teori Puitika Sastra Melayu ini juga telah meletakkan bahawa keaslian itu penting, yang mana kita boleh merujuk kepada cerita oleh orang empunya cerita dan hikayat dahulu kayangan, keaslian sumber silang leluhur dan dekat dengan kebijaksanaan. Puitika ini ialah juga kita boleh boleh ditafsirkan sebagai unsur semula jadi atau fitrah teks yang muncul dalam tradisi sastra yang selari dengan kod budaya sesuatu bangsa. Jadi, dengan penelitian yang bersifatkan analisis terhadap ribuan pantun Melayu, Muhammad telah menemukan idealisme keindahan yang mengakar dalam teks kesusastraan Melayu tradisional itu, yang mana dikhususkannya pantun lah, bagi membina kerangka pemikirannya terhadap konsep Puitika Sastra Melayu ini, pandangan dan tulisan Vermeer. Puitika Sastra Melayu ini juga telah membuka jalan kepada pembaca untuk kita memahami apakah itu fenomena keindahan dalam karya-karya kesusastraan Melayu tersebut, yang mana di samping itu kita boleh mencari makna di sebalik keindahan itu dengan hubungan-hubungan yang berada di luar teks seperti budaya, sikap, pandangan hidup, sejarah dan alam sekitar masyarakat Melayu itu sendiri. Jadi, Puitika Sastra Melayu ini juga telah menjadi kunci untuk kita mencari jawapan sebenar kepada sifat-sifat dan ciri-ciri kesusastraan Melayu bagi tujuan mengangkat nilai keindahan teks kesusastraan Melayu tersebut, yang mana di samping itu mencari makna di sebalik keindahan karya-karya kesusastraan yang mana ianya meliputi karyanya, pengarang, wardah, estetika, khalayak dan bangsa pemiliknya. Puitika ini juga hasil daripada ciptaan daripada suatu persekitaran, masyarakat, pandangan dan cara hidup, dan menuntut kritikawan melihat keseluruhan konteksnya. Okey, kesimpulan daripada kajian ini ialah kami telah mendapati bahawa teori Puitika Sastra Melayu ini sudah diguna pakai dan diaplikasikan sehingga ke peringkat yang tinggi, iaitu PhD, yang mana terdapat ramai tokoh-tokoh telah mengaplikasikan teori Puitika Sastra Melayu ini dalam kajian mereka, yang mana menurut Sahlan Muhammad Saman telah menyatakan bahawa teori Puitika Sastra Melayu mempunyai banyak keindahannya, yang mana ia berkait rapat dengan budaya, etos, pandangan hidup, sejarah, alam sekitar dan lingkungannya. Oleh itu, ciri-ciri keindahan yang ditemukan oleh Muhammad Haji Saleh ini telah mewajarkan penerokaan oleh Ivy Begiskai yang telah menghaluskan teks kesusastraan Melayu klasik tersebut. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada kumpulan kami.